Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat untuk semua pelajar-pelajar SPM tahun 2020, pelajar saya sekalian. Video ini dibuat kali ini adalah untuk memberi penerangan kepada pelajar-pelajar tentang laluan kerjaya selepas tamat SPM nanti. Mohon pelajar-pelajar tolong dengar baik-baik apa yang saya sampaikan ini, semoga dapat dijadikan panduan sedikit sebanyak. Dan sekiranya ada permasalahan selepas ini nanti, bolehlah rujuk dengan kami di unit bimbingan kaunseling bersama saya, Cikgu Sarudin, Cikgu Nur El Hafiza dan juga Cikgu Irma yang berada di unit bimbingan kaunselingnya. Baiklah, saya ceritakan secara kasar bagaimana sistem laluan selepas SPM ini. Pelajar-pelajar, untuk laluan kerjaya selepas SPM ini terbahagi kepada 5 bahagian. Ya, saya akan ceritakan satu persatu bahagian-bahagian tertentu untuk diambil perhatian kepada pelajar-pelajar. Okey, bahagian yang pertama, pelajar-pelajar SPM selalunya selepas habis SPM mereka akan sambung di tingkatan 6 rendah ataupun pra-universiti. Ya, tingkatan 6 rendah pra-universiti itu ambil STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, STPM. Okey, ini adalah package yang mana package yang paling banyak dan juga yang saya galakkan pelajar-pelajar untuk berada di situ, kerana package ini telah memberi ruang yang singkat untuk pelajar terus menyambung di peringkat ijazah nanti. Ya, untuk ambil bidang profesional kena berada di package yang berada di sekurang-kurangnya graduan ijazah. Ya, jadi STP ini bagaimana cara untuk masuk secara automatik. Keputusan pelajar-pelajar akan dikira secara auto generate, dan jika berlayak kelayakan untuk sesi pengambilan yang pertama, maka senarionya akan dikeluarkan di pihak sekolah, dan kemudian apabila anda merasakan yang anda berada di situ, bolehlah datang ke sekolah untuk mendaftar selanjutnya. Andai kata anda ada niat untuk mengambil STPM yang berada di tingkatan 6, tetapi setelah kemasukan package pertama, kelompok pertama dikeluarkan senarai, tidak ada nama anda di situ, anda boleh mohon. Okey, pada video lain saya akan tunjukkan bagaimanakah cara membuat kiraan bagi menentukan sama ada kita layak berada di tingkatan 6 ataupun tidak. Kita akan buat dalam video yang lain akan datang. Itu package yang pertama, package yang paling secara klasiknya yang paling mudah, iaitu lepas tingkatan 5 ke tingkatan 6 untuk ambil STPM. Dan saya galakkan pelajar-pelajar saya di sekolah kita pun ada 2 kelas. Kita buka khas untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ke tingkatan 6. Jadi tidak perlu pergi jauh, di SMK Likas sendiri sudah ada tawarkan. Okey, yang selanjutnya iaitu package matrikulasi. Hanya khusus kepada pelajar-pelajar di kelas 5 Arif sahaja. Untuk ini yang telah pun mengambil, syaratnya yang pertama, pelajar-pelajar ini mestilah mengambil matematik tambahan. Okey, dan mata pelajaran sains bagi mereka yang ingin mohon untuk aliran sains. Jadi mata pelajaran sains tulis, iaitu fizik, biologi atau kimia. Jadi kalau kamu berada di kelas Arif mengambil itu dan juga matematik, maka bolehlah memohon untuk matrikulasi. Apa istimewanya matrikulasi? Yang pertama, kalau anda dapat masuk dalam package yang pertama matrikulasi, maka anda berada hanya setahun. Okey, setahun saya di pusat matrikulasi dan kemudian boleh sambung pada tahun selanjutnya di peringkat ijazah. Jadi ini adalah laluan yang shortcut, laluan yang pendek sebenarnya untuk mencapai sijil ijazah untuk pendidikan anak-anak sekalian. Boleh faham ya? Yang kedua, namun demikian di peringkat matrikulasi sebenarnya mereka juga ada tawaran-tawaran tertentu. Ada yang 2 tahun ni, tawarkan 2 tahun mengikut kepada keputusan SPM anda bagaimana dinilai. Jadi sekurang-kurangnya saya dapat maklum, sekurang-kurangnya mata pelajaran sekurang-kurangnya mesti mendapat grade B. Ini barulah kita boleh mohon matrikulasi. Dan bagaimana cara mohon, nanti saya akan rangkumkan semua bagaimana kaedah untuk memohon bagi kemasukan ke aliran-aliran selepas SPM yang saya ceritakan tadi. Okey, namun demikian anak-anak saya daripada kelas berjaya, bijak, cemerlang, cerdik dan juga jenius, mohon maaf kerana anda tidak ambil admits, maka tidak dapat ditawarkan, tidak boleh pergi ke matrikulasi buat masanya. Sebab matrikulasi hanya tawarkan 2 program saja, iaitu sains terbagi kepada 2, sains kemanusiaan dan juga sains perubatan, dan yang ketiga adalah prinsip account. Jadi kedua-dua subjek itu, kedua-dua asas itu memerlukan admits. Okey. Selepas itu yang ketiga adalah asasi. Asasi ini adalah program-program yang dibuat oleh universiti-universiti awam
untuk sebagai satu permulaan bagi membawa pelajar-pelajar pergi ke aliran ijazah sarjana muda nanti. Jadi pelajar-pelajar yang ambil asasi boleh rujuk, boleh semak. Nanti saya bagi maklumkan di mana untuk rujuk dan semak. Boleh ambil asasi, dan dia pun juga shortcut kerana selalunya akan belajar, contohnya macam asasi sains di Universiti Malaysia Sabah UMS. Belajar di sana dalam tempoh 1 tahun saja, Anda akan ditawarkan terus untuk mengambil ijazah selalunya di tempat universiti yang sama. Jadi itu satu jalan shortcut juga ya, untuk membolehkan pelajar-pelajar mendapatkan ijazah, dengan cara yang mudah dan juga pantas. Okey, baiklah. Yang keempat adalah pergi ke aliran diploma. Diploma terbagi kepada 2 bahagian, iaitu diploma di universiti awam dan juga diploma di universiti swasta. Okey, bagi universiti awam, kebanyakan universiti awam sebenarnya tidak menawarkan banyak aliran diploma, tetapi masih ada lagi beberapa universiti, terutama universiti UiTM, Universiti Teknologi Mara, memang banyak menawarkan program-program di bahagian diploma. Dan apa istimewanya masuk di program diploma ini adalah, andai kata pelajar-pelajar mahu belajar setakat diploma sahaja, mungkin ini sesuai kerana mengambil diploma, dan ada beberapa kejayaan yang hanya memerlukan peringkat diploma saja untuk masuk terjun ke alam kerjaya terus. Jadi yang ini adalah yang sesuai. Tetapi ada juga yang mahu mengambil diploma dan kemudian mahu sambung ijazah. Ini boleh juga diamalkan, tetapi saya secara peribadinya saya katakan bahawa adalah lebih baik pelajar-pelajar masuk ke aliran, kalau memikirkan untuk ambil diploma ni, saya lebih galakkan pelajar-pelajar untuk berada di STPM terlebih dahulu sebelum ambil ijazah, kerana yang pertama, masa STPM cuma 2 tahun. Tetapi apabila kita ambil diploma, kita terpaksa ambil dalam tempoh selalunya 3 tahun. Yang kedua, apabila kita ambil diploma, selalunya kita memerlukan kos kewangan. Oleh itu kita terpaksa membuat pinjaman awal. Apabila kita masuk ijazah, kita terpaksa membuat 1 kali lagi pinjaman awal, maksudnya 2 kali pinjaman untuk pembiayaan pendidikan kita sampai mendapat ijazah. Jadi adalah amat rugi, kerana apabila kita ambil STPM perbelanjaan lebih kurang sama, hampir sama dengan perbelanjaan semasa kita belajar di peringkat sekolah menengah. Tidak ada iuran khusus sangat untuk mengambil itu, dan kemudian tidak perlu buat pinjaman. Jadi sebab itulah saya galakkan pelajar-pelajar untuk ambil STPM bila berbanding dengan diploma. Namun demikian, ada juga sebab-sebab tertentu kenapa pelajar akan ambil diploma. Seperti yang saya katakan tadi, kerana mereka ingin terjun terus. Selepas ambil diploma, terus terjun ke alam kerjaya. Jadi tidak lagi memikirkan apa-apa, sebab bila diploma ni kita akan boleh mendapat pekerjaan sudah, boleh mencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan yang baik sudah. Okey, diploma terbagi kepada 2 tadi. Yang pertama, universiti yang ditawarkan oleh universiti awam. Yang kedua, ditawarkan oleh universiti swasta. Selalunya buat masa ini, pada ketika ini, untuk dapat masuk ke universiti swasta bagi program diploma hanya memerlukan kebanyakan kursus hanya memerlukan lebih kurang 3 kepujian saja. Jadi pelajar-pelajar, sebab 3 kepujian ini adalah merupakan asas yang paling pendek. Jadi saya dapati pelajar-pelajar tidak ada alasan sebenarnya untuk mengakhiri pendidikan kita di peringkat SPM saja, kerana terlalu ramai pelajar-pelajar kita sukar untuk bersaing dengan pelajar-pelajar yang mempunyai sijil SPM untuk mendapatkan kerjaya. Oleh itu, sambunglah belajar sekurang-kurangnya ke diploma, ijazah, atau mungkin lebih baik ke aliran yang lebih tinggi lagi, ya. So itu bagi diploma yang keempat. Seterusnya yang kelima, pelajar-pelajar sebenarnya selepas SPM ada juga saluran untuk anda belajar terus berada di ijazah. Cuma bezanya adalah bila anda berada di situ, anda terpaksa spend masa ataupun memberi ruang masa yang lama untuk menghabiskan ijazah. Contohnya seperti di UTM, Universiti Teknologi Mara, yang mana ada beberapa kursus ijazah ditawarkan selepas lepasan SPM. Dan kursus itu mengambil masa tempoh lebih kurang 5 tahun, berbanding dengan lepasan diploma ataupun lepasan STPM hanya mengambil masa kursus untuk 3 tahun sahaja. Tapi masih ada ruang untuk itu. Jadi tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar sekalian, kalau ada yang mau shortcut terus ke sana, mungkin boleh ambil, tepatnya di UTM, Universiti Teknologi Malaysia.
Ya. Okey, dan yang terakhir sekali, yang keenam adalah aliran kemahiran. Aliran kemahiran ni banyak. Banyak tempat kita boleh belajar. Contohnya di Institut Latihan Perdasarkan ILP, ILKM, Institut Latihan Kemahiran Malaysia, Institut Latihan Kemahiran MARA, Politeknik dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Banyak tawaran-tawaran yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang mahu belajar di dalam bidang skills, dalam bidang kemahiran teknologi ini. Jadi semua ini adalah aliran yang kita pergi. 6 aliran saya berikan tadi adalah aliran selepas SPM yang kita boleh buat pilihan. Okey, kita pergi kepada matrikulasi, asasi, diploma, ijazah dan skills kemahiran. Kelima-lima bahagian yang saya ceritakan tadi, yang selanjutnya adalah dipohon melalui UPU. Ini permohonan universiti yang pada tahun ini, buat masa ini sekarang, sehingga sekarang belum lagi dimaklumkan bila akan dikeluarkan. Mungkin pada awal tahun hadapan, sebab SPM pun akan bermula pada Februari. Mungkin pada tahun hadapan baru akan dibuka pencalonan atau permohonan untuk masuk ke seperti yang saya maklumkan tadi, untuk masuk permohonan melalui UPU. Oleh itu pelajar-pelajar, jadi jangan sampai terlepas memohon UPU kerana terlalu banyak ruang di situ. Di mana-mana saja menggunakan satu permohonan, satu salinan permohonan, menggunakan satu belian ID card DBSN untuk memohon ke 5 bahagian yang saya sebutkan tadi. Jadi saya galakkan pelajar-pelajar jangan tertinggal perkara ini untuk kita mohon, kecuali diploma di universiti swasta. Diploma universiti swasta, pelajar-pelajar boleh terus rujuk kepada universiti-universiti swasta yang ada. Buka sejak portal type sejak universiti swasta, type khusus yang anda minati akan tertera di sana universiti swasta yang menawarkan, dan bacalah syarat kelayakan yang ada di sana. Kalau anda rasa boleh, sesuai dan suka di sana, maka bolehlah berhubung dengan pihak admin di sana untuk membuat permohonan, dan mereka akan maklumkan bilakah bagaimana cara untuk memohon bagi masuk ke dalam bidang ini. Baiklah, saya rasa pelajar, saya telah pun menerangkan tentang keseluruhan package selepas laluan-laluan selepas SPM. Saya harap pelajar-pelajar boleh faham itu semua. Semoga panduan video ini dapat memberi panduan sedikit sebanyak kepada pelajar-pelajar untuk membuka minda bagi membuat pilihan aliran ataupun ke mana selepas SPM ini. Okey, jadi kalau ada persoalan boleh berhubung dengan saya, Cikgu Sardin, boleh berhubung juga dengan Cikgu El Norafiza di Unit Bimbingan Kaunseling SMK Likas, ataupun dengan Cikgu Erma juga kaunselor di Unit Bimbingan Kaunseling SMK Likas. Itu saja buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.